Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Cikgu Isbahuddin dan rakan-rakan seperjuangan saya. Sebelum saya mulakan perbincangan kita pada hari ini, saya ingin memperkenalkan diri saya dan rakan-rakan seperjuangan saya kepada Cikgu. Saya Nur Ain Fatihah, bersama saya adalah dua orang rakan yang tidak asing lagi. Baiklah, rakan saya yang pertama ialah Nur Fazira Farrahin. Sila angkat tangan. Baiklah, rakan saya yang kedua ialah Nur Alia Nadira. Sebelum saya mulakan perbincangan ini, izinkan saya kupas sedikit tentang tajuk perbincangan kita pada hari ini. Kementerian Pendidikan Malaysia akan memperkasakan pentaksiran berasaskan sekolah PBS sebagai inisiatif bagi memantapkan sistem pentaksiran kebangsaan yang bersifat holistik. Ia susulan daripada pemansuhan ujian pencapaian sekolah rendah UPSR mulai 2021 dan pentaksiran tingkatan 3 PT3 mulai tahun 2022 dengan memberi tumpuan kepada 4 komponen iaitu pentaksiran pusat, pentaksiran aktiviti jasmani sukan dan kurikulum, pentaksiran psikometrik dan pentaksiran pilih darjah. Namun, bukan peranan kerajaan saja yang mampu meningkatkan pembelajaran yang efektif. Pelajar itu sendiri juga perlu memiliki teknik belajar yang tepat dengan mengaplikasikan alat-alat kemahiran berfikir. Oleh hal yang demikian, kita akan bincangkan lebih terperinci tentangnya pada hari ini. Sebelum kita mulakan dengan soalan yang pertama, boleh cikgu perkenalkan diri cikgu terlebih dahulu? Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isbahuddin bin Awang Halim ya. Mengajar di tingkatan 6 sekolah SMK Seri Tanjung Melaka. Pengalaman saya mengajar, saya bermula pada tahun 2004 sehingga sekarang lah, lebih kurang 19 tahun sebagai seorang guru. Okey. Dan subjek kata kepakaran saya dalam bidang bahasa Melayu dan juga kesusastraan Melayu lah. Sepanjang saya mengajar sampai sekarang, memang itulah dua subjek kemahiran saya, bahasa Melayu dan kesusastraan Melayu. Terima kasih. Okey, baiklah. Saya teruskan perbincangan ini dengan soalan yang pertama. Sebagai seorang cikgu, apakah kemahiran mencatat nota yang terbaik dan cikgu syorkan kepada pelajar? Okey, kemahiran yang terbaik untuk mencatat nota. Okey, kalau tanya saya kan, saya tanya balik kepada panel-panel semua yang terlibat. Sejauh manakah nota yang awak buat tu memberi kesan kepada awak? Sejauh mana dia memberi kesan? Jadi jawapan, saya jangan bimbang, saya akan beri jawapan. Jangan bimbang, saya akan beri jawapan. Kalau tanya saya, sejauh manakah nota itu berkesan, saya tanya balik, sejauh manakah dia memberi kesan kepada awak? So, kalau tanya saya, nota yang macam mana yang terbaik bagi diri saya? Yang pertama, saya lah. Yang pertama, mesti padat. Padat, maknanya kita letak seketol pun, satu perkataan pun, tapi merangkumi semuanya. Itu yang pertama, padat. Dan juga ringkas. Bila padat ni, dia mesti ringkas. Saya ulang balik. Pertama, padat. Yang kedua, ringkas. Yang ketiga, sudah tentunya menarik. Menarik. Dan yang keempat, mudah difahami. Jadi saya rangkumkan keempat tu sebagai satu kemahiran yang terbaik untuk mencatat nota. Kerana bagi saya, keempat elemen tersebut akan memberi kesan yang major kepada saya lah. Saya ulang balik, padat, ringkas, menarik dan mudah difahami. Itu saja. Baiklah cikgu, terima kasih atas penjelasan kepada soalan yang pertama. Seterusnya izinkan saya bergerak kepada soalan yang kedua, iaitu bagaimanakah alat-alat kemahiran berfikir, contohnya macam peta iThink, mampu mewujudkan pembelajaran yang efektif? Boleh cikgu beri pencerahan? Okey. Dia sebenarnya berkait rapat dengan apa yang saya jawab tadi. Yang pertama tadi padat, ringkas, menarik perhatian, apa semua kan tadi, saya dah lupa dah. Dan mudah difahami. Semua itu merujuk kepada iThink lah sebenarnya. Itu merupakan pemikiran iThink.
yang termasuklah peta bulatan, peta buih, peta dakap, peta alih, semua tu kan. Dan sebelum itu, sebelum kemunculan peta iTink, kita ada juga peta minda, peta grafik, dan juga yang terbaru sekarang ni pemikiran kreatif melalui alat-alat kuat tu. Betul tak? Jadi benda ni amat penting dengan generasi sekarang. Sebab kenapa? Zaman berubah, nilai pun berubah. Jadi kita tak mahu lagi dalam dunia pendidikan kita belajar, orang kata kita tak berubah. Maknanya cikgu memberi nota dan kita menyalin dalam bentuk esei. Jadi bagi saya itu memang tak akan memberi kesan yang baiklah kepada pelajar. Berbalik dengan soalan awak, memberi kesan efektifnya. Kan? Jadi kalau efektif ni memang saya setuju dengan alat-alat kemahiran berfikir seperti pemetaan iTink ni amat berkesan kepada pelajar. Kenapa? Generasi sekarang, generasi awak ni memang tak suka benda yang susah-susah. Jadi salah satu ciri pemikiran iTink ni dia lebih senang, lebih simple. Maknanya dia dah wujudkan untuk satu jenis pemikiran itu kepada tujuan dia. Terus. Sebagai contoh peta bulatan, kita rangkumkan semua untuk mencapai apa berkaitan dengan isi yang kita nak bincangkan. Kan, macam peta alih, kita akan nampak proses dia dari satu step ke satu step. Itu lebih jelas. Jadi ini amat berkait rapat dengan corak pemikiran generasi sekarang ini. Yang sukakan proses yang secara simple dan berfokus. Tidak sama dengan zaman saya dulu. Ataupun zaman atuk-atuk awak dulu kan. Mereka belajar, cikgu mengajar pun chalk and talk. Cikgu bercakap panjang lebar, kita catat panjang-panjang. Kadang-kadang catatan kita tu lebih panjang daripada cikgu ajar. Jadi sekarang ini tujuan belajar yang lebih berkesan ialah secara bijak. Maknanya belajar secara bijak mesti menggunakan iTink. Sebab dia akan lebih, orang kata memberi kesan. Pelajar sekarang ni lebih suka dalam bentuk grafik now. Dia tak suka dalam bentuk esei, verbal. Dia lebih suka kepada bentuk grafik. Apa yang dilihat. Daripada apa yang dilihat, visual yang dilihat, grafik yang dilihat, terus memberi kesan kepada pelajar itu sendiri. Jadi, saya rumuskan alat-alat kemahiran berfikir ni memang penting untuk memberikan kesan yang lebih efektif kepada pelajar pada zaman sekarang. Jadinya alat-alat berfikir ni lebih jelas lah orang kata untuk pelajar ni membaca. Ya. Baiklah cikgu. Seterusnya, tanpa membuang masa, kita pergi kepada soalan yang ketiga pula, iaitu bagaimanakah pentaksairan berasaskan sekolah (PBS) pada pandangan cikgu mampu mengatasi kelemahan sistem pendidikan sekarang ni? Okey, PBS mampu dia memang kenalah PBS sekarang ni. Pelaksanaan PBS ni memang kenalah. Maksud PBS ni pentafsiran berasaskan sekolah, betul tak? Kan? Okey, maksud pentafsiran berasaskan sekolah ni maknanya 100% kita beri tugasan itu kepada cikgu yang mengajar. Jadi kita kena faham sebelum ini, bila kita berorientasikan peperiksaan, markah kita, nilai kita dinilai hanya melalui peperiksaan saja yang akan ditentukan oleh cikgu-cikgu lain yang tak mengajar pelajar tersebut. Jadi, saya tanya awak, adakah itu adil? Adakah itu tahap pencapaian sebenar pelajar? Cikgu lain ajar, dan awak belajar, awak exam, kemudian cikgu lain tanda dan keluar result. Itu saja. Maknanya awak belajar daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5, SPM, sampai tingkatan 3, PMR, lepas tu keluar keputusan. Adakah wajar setakat itu je awak dinilai? Saya tanya tu. Tak wajar kan? Jadi pengenalan PBS ni memang tepat lah, sebab dia menganalisis, orang kata melihat ke semua aspek yang secara berkaitan menyeluruh lah cikgu secara menyeluruh, termasuklah orang kata Irish ataupun Jerry. Ada orang sebut Jerry, ada orang sebut Irish, intelek, rohani, emosi, jasmani. Jadi PBS ini merangkumi semua.
Sebab kita kena faham pelajar sekarang ini, manusia sekarang ini mempunyai potensi yang berbeza-beza tau. Potensi yang berbeza-beza. Jadi PBS ini lebih wajar. Itu pendapat saya lah. Dah lah kot. Kan ada lagi. Baiklah cikgu, soalan seterusnya sebelum berakhir sesi temu bual bersama cikgu, soalan yang terakhir bagi pandangan cikgu, mengapakah dan wajarkah UPSR dan PPT dimansuhkan? Oh, ia memang berkait dengan apa yang kita cerita tadi lah. Kalau tanya wajar tak wajar, memang wajar lah. Sebab PMR, selagi ada UPSR dan PMR, pelajar akan diberi tekanan untuk menghadapi peperiksaan. Jadi secara ringkasnya, kita guna istilah berorientasikan peperiksaan. Jadi tekanan tu berada di situ sebab pendidikan telah menetapkan satu aras, penada aras untuk pengukuran kejayaan pelajar hanya melalui peperiksaan semata-mata. Jadi itu amat tidak wajar. Amat tidak wajar. Memang perlu dimansuhkan. Sebab saya cakap sebelum ni, potensi pelajar berbeza-beza kan. Peperiksaan ini hanya memberi kelebihan kepada pelajar yang otaknya cekap menghafal. Ada orang dia pandai tapi dia lembab, dia slow sikit untuk menghafal. Jadi peluang PBS ini amat perlu untuk memberi penilaian yang lebih tepat kepada pelajar yang kedua tadi. Yang saya cakap kurang bijak menghafal. Dia bukan tak pandai, dia pandai, cuma dia kurang bijak menghafal. Jadi penghapusan ataupun pemansuhan PMR, UPSR ini memang kenalah dengan strategi kerajaan sekarang ni. Sebab kita orang kata selagi ada peperiksaan tersebut, selagi itu berlaku ketidakadilan ataupun proses penilaian itu tidak tepat. Sebagaimana saya cakap tadi, potensi manusia berbeza-beza. Potensi manusia berbeza-beza, jadi perlu dimasukkan item-item yang berorientasikan peperiksaan ini kita gantikan dengan PBS yang saya lihat lebih menyeluruh dan lebih wajar serta lebih adil kepada pelajar tersebut. Menjawab tak? Faham? Menjawab soalan cikgu. Baik cikgu, terima kasih atas jawapan dan pandangan daripada cikgu serta kesudian cikgu. Pada hari ini, segala perkongsian dan kerjasama daripada cikgu telah memberi kami banyak maklumat dan input yang berguna tentang dunia pendidikan. Lebih-lebih lagi, mengenai kemahiran belajar yang berkesan dan isu pemansuhan UPSR dan PP3. Memandangkan masa mula mencemburui, saya terpaksa menghentikan sesi temu bual dan perkongsian kita pada hari ini. Dengan ini, kami meminta maaf sekiranya terkasar bahasa sepanjang sesi temu bual ini berlangsung. Diharapkan pada masa lain kami dapat berjumpa dengan cikgu secara fizikal serta diharapkan cikgu dilimpahkan rezeki di dalam setiap urusan cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Okey. Salam. Terima kasih cikgu.